Bayangkan masalah tersebut dah telah diselesaikan. Bayangkan masalah tersebut telah pun berlalu. Bayangkan masalah tersebut telah lama pergi. Bayangkan masalah tersebut dah terus pergi. Dah tak ada dah masalah. Selesai dah masalah kita. Alhamdulillah. Jadi bayangkan dalam-dalam Allah Ta'ala selesaikan masalah ni. Allah yang bagi ujian. Allah juga yang menyelesaikan masalah kita. InsyaAllah. Tarik nafas. Lepaskan. Sekarang bayangkan kita menjakkan kaki ke Baitullah Al-Haram. Rindu dah berapa bulan tak pergi. 6 bulan, 7 bulan tak pergi. Kan? Bayangkan hari ini adalah 1 Januari 2021. Masya Allah, sangat syukur. Alhamdulillah, Allah izin dapat jejakkan kaki ke Baitullah. Allah izin dapat berada di Madinah Al-Munawwar. Sebelum kita lelapkan mata kita buat kali yang terakhir. Sebelum kita pergi selama-lamanya, dapat kita ziarah Nabi SAW. Kita kata kita cinta Nabi. Tapi sejauh manakah akhlak kita kepada Nabi SAW? Kita kata kita sayang Nabi. Di manakah perasaan rindu kita kepada Nabi? Adakah kita dah buat apa yang Nabi sarankan? Adakah kita dah buat apa yang Nabi bagi tahu dalam hadis Nabi SAW? Tuan-tuan yang mulia mati Allah Ta'ala, mari kita ingat balik zaman muda kita. Apakah yang telah kita ketinggalkan? Apakah perkara yang telah pun berlalu yang kita dah ketinggalan? Mungkin sebelum ni kita sembahyang lambat-lambat. Mungkin sebelum ni kita solat pun kadang-kadang ada lompat-lompat. Mungkin Quran kita dah jauh sangat tinggal Quran. Mari sama-sama kita tambahkan syukur-syukuran kita. Alhamdulillah, hari ni, saat ni saya dah rajin baca Quran. Alhamdulillah, saat hari ni, waktu tengah duduk ni, saya gembira sangat. Saya bersyukur pada Allah Ta'ala. Dan Alhamdulillah, hidup saya dah berubah dah. Alhamdulillah, hidup saya dah berubah. Alhamdulillah, saya dah jadi makin sihat. Alhamdulillah, hidup saya berubah. Alhamdulillah, saya jadi orang yang baik. Alhamdulillah, dengan izin Allah SWT. Allah Ta'ala izin segala-galanya berubah dalam hidup saya. Segala-galanya berubah dalam hidup saya. Hidup saya makin baik. Hidup saya makin barakah. Hidup saya penuh dengan rahmat. Hidup saya penuh dengan kasih sayang, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sayang kita. Sebab tu Allah temukan kita hari ini. Allah sayangkan kita. Sebab tu kita bersama dengan hari ini. Allah sayangkan kita. Sebab tu Allah datangkan insan-insan yang selalu ingatkan kita. Allah sayang kita. Sebab tu kita diberikan ujian. Allah sayang kita. Sebab itu hidup kita penuh dengan ujian. Sebab Allah sayang kita. Allah nak bagi kita, nak angkat darjat kita semua. Allah nak bagi kita ketenangan. Allah nak bagi kita syurga. Allah nak bagi kita bahagia. Nikmat bahagia ni bila setelah lalui ujian dengan penuh rahmat kasih sayang, kita akan dapat rasai bahagia tu. Tarik nafas, lepaskan. Alhamdulillah. Dan sekarang bayangkan tuan-tuan, puan-puan, abang, kakak semua masalah telah pun berlalu dan hidup kita makin bahagia dan kita rasa tenang. Amin ya rabbal alamin. Okey, insya-Allah bapa yang dah dapat rasa sesuatu pagi ni, bapa yang dapat rasa sesuatu boleh komen di bawah. Bapa orang kat sini yang dapat rasa sesuatu boleh komen di bawah. InsyaAllah saya doakan tuan-tuan di mana saja tuan-tuan berada, tuan-tuan dapat rasa apa yang saya sampaikan tadi. Jadi insyaAllah 100 orang yang sedang live bersama saya pagi ni, saya nak kongsikan apa dia. Saya nak kongsikan apakah perkara yang akan bantu kita ataupun apakah amalan harian seorang jutawan. Bapa orang sini dah bersedia nak belajar. Komen di bawah saya. Tuan-tuan kalau nampak gegaran ni minta maaf, saya tengah adjust kamera sebenarnya sebab saya rasa macam lighting ni kurang sikit. Tapi tak apa tuan-tuan, kita teruskan juga. Bapa orang yang dapat sesuatu pagi ni, bapa orang dapat sesuatu dan bapa orang yang dapat rasai apa yang saya sedang sampaikan tadi, boleh komen di ruang komen insya-Allah. 96 orang yang sedang live bersama dengan saya ni, guru saya ajar kalau kita tengah belajar ni, elok kita dengar sampai habis. Kita jangan start tiba-tiba ataupun berhenti macam tu saja. Eloknya kita belajar ni biar dia berkesinambungan. Jangan belajar lepas tu berhenti. Tak mau. Dia mesti belajar dan dalam keadaan dia bersedia. Boleh semua insya-Allah. Alhamdulillah, syukur apa yang diberikan. Alhamdulillah ya Allah. Amin. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Saya doakan tuan-tuan dapat sesuatu hari ini, dapat belajar sesuatu dan dapat rasai sesuatu. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, jom kita belajar. Mulakan dengan bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, baik. Apakah amalan harian jutawan? Amalan harian jutawan ni tuan-tuan, kenapa saya nak kongsi hari Jumaat? Sebab hari Jumaat ni saya adalah ayam. Sebab hari Jumaat ni adalah penghulu segala hari. Dan kalau tuan-tuan amalkan hari sepenuhnya Jumaat ni, insya-Allah satu perubahan yang baik berlaku dalam keluarga. Satu perubahan yang baik berlaku dalam diri. Dan perubahan ini akan menentukan siapakah diri kita. Dan insya-Allah mudah-mudahan kita akan jadi seseorang yang kuat selepas ni. Walaupun ujian datang tapi kita makin tabah dengan ujian tu.
Saya tahu semua orang sekarang diberi dilanda dengan ujian macam-macam lah, mental, fizikal, perasaannya, masya-Allah. Jadi insya-Allah tuan-tuan, mudah-mudahan dengan apa yang berlaku ni kita dapat hikmah. Terima kasih kepada Kak Ana Isma, alhamdulillah dapat ketenangan. Kak Rahmah, Kak Mahani, aku rasa lega dan damai, ada teman dalam hati, masya-Allah. Itu tanda hidayah dah mula sampai, Kak Mahani. Amin. Baik, yang pertama Yang pertama adalah pagi yang lebih awal daripada orang lain. Komen di bawah, tolong bantu saya untuk tuliskan nota-nota ni. Yang pertama adalah pagi yang lebih awal daripada orang lain. Okey, 100 orang yang sedang live bersama saya ni, kalau nak dapat terus poin yang saya nak bagi tahu hari ni, terus ke Telegram channel saya. Klik kat situ, tuan-tuan akan dapat terus. Dan boleh copy, dan saya izinkan untuk copy dan paste dan sebarkan pula. Copy dan paste, sebarkan pula pada kawan-kawan. Okey, pergi ke Telegram channel saya sekarang, boleh klik link tersebut, Telegram channel saya Ustaz Saif tu. Klik kat situ, tuan-tuan akan pergi ke Telegram channel saya, tuan-tuan akan dapat pengisian yang saya nak sampaikan pagi ni, dan sampaikan pula terus kepada orang lain. Boleh ke boleh? Boleh semua Okey, yang pertama adalah pagi yang lebih awal daripada orang lain. Yang pertama sekali adalah jadi pagi yang lebih awal daripada orang lain. Macam mana yang dikatakan pagi yang lebih awal daripada orang lain? Contoh, pagi ni kita lah paling awal sekali syukur dulu apa yang kita ada. Pergi tempat kerja syukur, pergi dekat mana-mana syukur, dalam tengah bawa kereta syukur, alhamdulillah masih ada kereta. Ada orang tak ada kereta, alhamdulillah saya ada kereta walaupun tak besar mana, tapi alhamdulillah syukur. Nanti Allah Ta'ala akan bagi tuan-tuan kereta yang besar, percayalah. Tuan-tuan syukur dulu, nampak kereta BMW dulu, ya Allah bagi saya kereta BMW. Ya Allah saya nak Merc, ya Allah, alhamdulillah, amin. Tuan-tuan kalau dah mula letak impian, target atau nak something perkara dan visualizekan dia, lepas tu tampal tengok hari-hari, percaya masa dekat tengah bawa kereta tu, hari-hari akan nampak dia lalu. Saya tengah mengalami sekarang, hari-hari dia nampak dia lalu. Alhamdulillah, hari-hari nampak dia lalu je lah kan, belum lagi ada rezeki insya-Allah. Yang kedua apa dia? Yang kedua apa dia? Pagi yang lebih awal daripada orang lain. Maksudnya apa? Maksudnya pagi-pagi ni, contoh pagi-pagi ni mungkin ada yang bekerja sendiri. Inilah cabaran untuk dia tarik selimut. Inilah cabaran untuk dia daripada dia tidur je. Inilah cabaran untuk dia daripada dia sambung tidur balik. Contoh lepas subuh dia kerja sendiri, tak buat apa-apa kan. Jadi nak tarik selimut. Inilah cabaran dia. Kalau berjaya tarik selimut ni, bangun awal pagi, mandi awal pagi, insya-Allah tuan-tuan akan dapat energi luar biasa. Ni adalah tips untuk orang yang nak jadi jutawan lah. Kalau tuan-tuan tak ada cita-cita nak jadi jutawan, tak apalah. Mungkin tuan-tuan dia tak mungkin ada yang dalam ni tak nak jadi jutawan, nak jadi orang biasa je, terpulang. Tapi saya nak kongsikan kat sini tip untuk orang nak jadi jutawan dunia dan akhirat. Bukan nak jadi orang kaya dekat dunia je, tapi jadi orang kaya dekat akhirat nanti insya-Allah. Sebab bila kita jadi orang kaya, kita boleh banyak memberi. Bila kita jadi orang kaya, kita boleh banyak bagi lagi. Kita boleh bagi lebih. Kita boleh buat apa? Kita boleh bagi lebih insya-Allah. Jadi orang yang lebih awal daripada orang lain, boleh? Lepas tu orang yang lebih awal daripada orang lain ni apa dia? Dia ada plan dalam kehidupan dia. Ada plan, ada planning. Hidup dia tak main redah je. Pagi dia dah plan dah. Saya nak buat apa, lepas ni nak sembahyang duha sekejap lagi. Lepas saya nak bersedekah apa dia. Saya nak buat apa, saya nak pergi kerja jam berapa nak kena sampai. Jadi pagi ni biar awal pada orang lain. Pagi-pagi dia sampai dah. Dia sampai duduk depan pintu pejabat contohnya. Assalamualaikum. Dia bagi salam kat orang lain. Dia jadi orang paling awal bagi salam. Masya Allah Kak bangun 4.30. Masya Allah, tahniah Kak dia jadi orang paling awal. Lepas tu dia bagi salam dekat orang lain. Orang sampai dia bagi salam. Orang sampai dia bagi salam. Tengok berapa banyak rahmat Allah Ta'ala bagi kat dia. Lepas tu jadi orang paling awal pergi masjid insya Allah. Hari ni hari Jumaat kan. Mana yang dah dapat giliran pergi masjid. Sekarang ni nak kena isi form kan, isi giliran. Ada tempat-tempat yang terus pergi je. Tempat saya memang kena isi giliran. Tempat saya kena isi giliran. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pilih saya hari ini insya-Allah. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah boleh join kuliah Ustaz pagi ni. Terima kasih Kak Zainah kerana sertai kuliah saya pagi ni. Okey, saya Ustaz Saifullah Afendi, mungkin ada yang baru kenal. Saya telah membimbing dan membantu 2000 jemaah ke Tanah Suci. Dan alhamdulillah dengan izin Allah izin saya telah ke Tanah Suci lebih kurang 50 kali. Syukur setiap bulan alhamdulillah. Bulan ni tak pergi, bulan lepas pun tak pergi juga kerana COVID-19 tak dapat terbang. Jadi insya-Allah apapun saja, insya-Allah salam pengenalan untuk anda semua, dan saya merupakan motivator daripada Size Smart Resources. Moga semua sihat Okey, yang pertama tadi adalah pagi yang lebih awal daripada orang lain. Yang pertama adalah jadilah pagi yang lebih awal daripada orang lain. Okey. Dalam apa tugas sekalipun, dalam apa kerja kita, dalam apa
tindakan kita jadilah orang yang paling awal sekali, insya-Allah. Okey, itu tip yang pertama. Berapa orang yang dah komited untuk laksanakan? Berapa orang komited untuk jadi orang paling awal? Hari ini jadi orang paling awal bersedekah, jadi orang paling awal memberi, jadi orang paling awal berikan senyuman, jadi orang paling awal gembira di tempat kerja, jadi orang paling awal tidak stres. Saya punya modul adalah program urus stres. Kalau tuan-tuan nak tahulah, modul saya adalah program urus stres. Saya jalankan di corporate, badan-badan corporate dan juga staff-staff. Cikgu-cikgu sama. Petang ni insya-Allah saya ada program dengan cikgu-cikgu. Kalau ada cikgu-cikgu dalam ni yang nak sertai program ni dalam live sahaja online, boleh bagi tahulah insya-Allah. Okey. Saya ada juga pergi ke tempat ni pejabat kalau nak tahulah. Kalau tak nak tahu tak apa. Okey, baik. Yang kedua apa dia? Berapa orang dah sedia nak belajar? Baik, yang kedua adalah konsisten menjaga yang sunat. Konsisten menjaga perkara sunat. Konsisten menjaga perkara sunat. Ini perkara yang agak susah kita nak buat. Tapi ni amalan jutawan ni. Nak jadi jutawan, kita kena tahu apa amalan dia. Yang kedua adalah konsisten menjaga perkara sunat. Konsisten menjaga perkara sunat. Konsisten tu apa? Konsisten tu adalah istiqamah. Istiqamah tu apa? Berterusan. Konsisten menjaga yang sunat. Contoh apa dia, tuan-tuan? Contoh kita bangun tahajud malam-malam. Konsisten, istiqamah. Ada orang dia buat 8 rakaat terus 10 rakaat. Esok dah tak ada dah. Tak muncul lah. Istiqamah, tuan-tuan, walaupun 2 rakaat. Tuan-tuan selalu tak tiba-tiba malam-malam pagi-pagi pukul 4, pukul 5 tiba-tiba rasa nak ke tandas. Kita pun pergi tandas. Lepas kita tandas kita sambung tidur balik. Selalu tak macam tu. Sebenarnya Allah Ta'ala dah gerakkan hati kita. Allah Ta'ala dah gerakkan hati kita nak bangun tahajud. Allah Ta'ala dah gerak dah hati kita. Tapi sebabkan nafsu kita nak tidur tu lebih kuat berbanding kita nak semayang tu tak dapat nak lawan, maka kita tak dapat solat tahajud. Allah rugi. Padahal masa tu Allah Ta'ala bangunkan kita, Allah Ta'ala kejut kita supaya kita dapat rahmat dia. Supaya Allah, sebab barang siapa yang bangun tahajud ni, dalam hadis kursi, Allah Ta'ala berbangga kepada para malaikat. Wahai malaikatku, tengoklah hamba ku yang telah bangun 1/3 malam yang terakhir. Barang siapa yang minta ampun, aku ampunkan. Barang siapa yang minta sebarang hajat, akan aku tunaikan hajat dia. Allahu Akbar. Tuan-tuan, waktu ni Allah nak dengar doa kita. Waktu ni Allah nak dengar rintihan nangis kita. Waktu ni Allah nak dengar kita punya masalah. Allah dah tahu dah kita punya masalah, tapi waktu ni lah kita nak mengadu pada Allah. Waktu ni paling dekat, tuan-tuan. Waktu ni doa kita mustajab naik ke langit terus. InsyaAllah, mudah-mudahan. Amin. Konsisten menjaga yang sunat. Tahajud ni. Tahajud ni perkara yang mahal. Tak ramai orang boleh istiqamah buat. Tapi kalau tuan-tuan berjaya buat, tuan-tuan akan jadi jutawan yang lebih cepat berbanding orang-orang yang lain. Amin, insya-Allah. Yang kedua apa dia? Yang kedua adalah solat sunat duha. Solat sunat duha. Tuan-tuan jangan tinggalkan solat sunat duha. Duha ini membuka pintu rezeki. Duha ini membuka pintu rahmat. Duha ini Allahumma inna duha'uka wa baha'uka wa jamaluka wa quwwatuka wa qudratuka. Dan kita minta bila kita sembahyang duha ni, tuan-tuan, Allah Ta'ala jadikan rezeki yang di langit turun pada kita. Rezeki yang tersembunyi di lautan. Tu apa nama? Ikan-ikan di lautan pun berzikir untuk kita semua. Barang siapa orang yang membaca Quran, orang yang berjuang di jalan Allah, yang istiqamah di jalan Allah Ta'ala, haiwan-haiwan binatang di lautan pun berdoa untuk dia, berzikir untuk dia. Allahu Akbar. Bersyukur pada orang yang meneruskan perjuangan agama ni. Meneruskan perjuangan agama. Siapa yang meneruskan perjuangan agama, tuan-tuan pergi bekerja ni niat untuk agama. Tuan-tuan pergi bekerja niat untuk ibadah. Niat untuk ibadah. Jadi orang yang memberi. Jadi orang memberi. Orang tangan di atas, Nabi kata tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Apa? Jadi seperti Abdurrahman bin Auf, sahabat mana yang bila dengar Nabi SAW bagi tahu, dia lah orang paling cepat sekali invest. Dia lah paling cepat sekali memberi. Dia paling cepat sekali bagi. Selalu bangun tu pukul 3. Ke tandas sambung tidur pukul 4 baru solat tahajud. Tak apa Kak Sama, yang penting dapat istiqamah buat tahajud. Okey, dapat belajar sesuatu hari ni, berduha. Okey, yang amalan seterusnya adalah, ni perkara sunat dulu, saya cerita perkara sunat. Ni perkara sunat ni. Yang ketiga adalah istikharah. Istikharah. Pernah dengar tak buat istikharah? Pernah dengar kan? Biasa dengar kan? Mungkin tuan-tuan dengar istikharah ni macam solat sunat istikharah. Betul, solat sunat istikharah. Sahaja aku solat sunat istikharah 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Apakah kelebihan dia? Selalu orang yang istikharah ni nak buat ni je, nak buat apa nama? Nak pilih antara dua. Selalu orang main istikharah ni, dia ingat untuk pilih antara dua je. Antara dua apa? Antara dua Allahu Akbar. Antara dua pilihan. Contoh nak pilih A ke B. Contoh nak pilih calon suami yang A ke B. Contoh kot dia nak kahwin ni kan. Dalam ni orang nak tahu kan, yang baru nak kahwin ke.
Okey, nak pilih A ke B kan? Nak pilih A ke B. Contoh yang mak-mak saya nak pilih menantu A ke B kan. Tetapi sebenarnya tuan-tuan, istikharah juga untuk tarik ilham dari Allah Ta'ala, untuk dapat ilham. Istikharah ini adalah untuk dapat petunjuk. Istikharah ini adalah pilihan Allah. Tuan-tuan nak buat apa sahaja perkara dalam hidup ni, nak pilih sesuatu ke, istikharah dulu. Tuan-tuan nak bergerak ke mana, satu tempat yang baik ke, tempat yang baik lah. Tempat yang baik tu istikharah dulu. Supaya kita punya pilihan itu adalah pilihan Allah SWT. Allah yang pilih. Allah yang pilih. Tapi kalau katalah kita dah pilih tu tapi diuji, Allah datangkan ujian, maka ujian tu sebagai penguat semangat. Ujian yang datang itu sebagai apa? Sebagai tanda Allah sayang. Bermakna Allah nak bagi lebih lagi. Kalau tiba-tiba diberi ujian, dengan pilihan kita buat tu tiba-tiba dapat ujian pula. Allah, aku tak sangka saya ambil benda ni, ujian saya datang. Okey? Jadi tuan-tuan, istikharah. Berapa orang yang kat sini dia dah buat istikharah? Ada orang tanya, Ustaz, macam mana nak tahu saya punya jawapan istikharah ni? Sudah. Adakah saya mimpi? Ya, kadang-kadang kita jumpa daripada mimpi. Ni guru-guru pesan lah, ulama' bagi tahu. Okey, kadang-kadang kita dapat tanda daripada mimpi. Kadang-kadang kita dapat tanda daripada apa? Daripada gerak kerja. Kadang-kadang kita dapat tanda daripada gerak hati. Hati kita rasa mudah je nak lakukan perkara tu. Tapi kalau banyak sangat ujian begini susahnya nak dapat contoh tu nak beli rumah kan. Buat macam ni tak dapat, dokumen dah cantik, dah lawa semua, loan tak lepas apa semua. Mungkin ada ujian, mungkin ada sebab di sebalik tu. Mungkin ada sebab kalau kita ambil tu mungkin kita boleh jatuh muflis ke, kita tak mampu bayar ke depan, kita mana tahu. Jadi tuan-tuan boleh mati Allah SWT, Allah Ta'ala maha mengetahui setiap apa yang berlaku dalam hidup ni, dan Allah tahu apa yang kita tak tahu ke depan nanti. Allah maha mengetahui. Jadi sebab tu kita minta dengan Ar-Razzaq, Dzul Quwwatil Matin, yang memberi rezeki. Allah Ta'ala yang memberi rezeki. Yang maha memberi rezeki. Okey, apa dia? Istikharah. Berapa orang kat sini dah insya-Allah istiqamah nak buat istikharah? Komen di bawah saya. Saya doakan tuan-tuan jadi orang yang istiqamah nak istikharah. Tulis komen kat bawah, saya nak jadi orang yang sentiasa solat sunat istikharah. Amin. Amin. Boleh semua? Okey, yang seterusnya adalah mengaji Al-Quran. Apa dia? Yang seterusnya adalah mengaji Al-Quran. Mengaji apa dia? Mengaji Al-Quran. Barang siapa yang mengaji Quran ni tuan-tuan, 1 hingga 10 ayat Allah Ta'ala gandakan. Satu huruf Al-Quran Allah Ta'ala bagi gandaan 10 kali ganda. Bahkan berlipat-lipat kali ganda lagi. Nak pula hari Jumaat lagi berganda-ganda. Tuan-tuan, siapa nak jadi jutawan ni, lagi banyak dia baca Quran, lagi jutawan lah dia. Lagi banyak dia mengaji Quran. Mungkin selama ni baca 5 ayat, dia upgrade diri dia. Esok 6 ayat. Esok lagi dia upgrade lagi 6 ayat, 7 ayat. Esok lagi dia upgrade diri dia 10 ayat. Esok lagi dia upgrade diri dia 2 muka. Esok lagi dia upgrade diri dia 3 muka. Dia upgrade lagi diri dia 4 muka. Dia upgrade diri dia 1 juzuk Al-Quran 1 hari. Masya Allah. Tuan-tuan, siapa yang dapat amalkan Al-Quran ni, Al-Quran lagi banyak tuan-tuan baca, lagi kaya lah tuan-tuan. Tapi lagi sikit baca, lagi lambat kaya lah. Bukan tak kaya juga, tapi lambat. Jadi tuan-tuan kan nak tahu benda cepat kan. Jadi saya ajar benda cepat-cepat je. Boleh? Saya ajar perkara yang cepat. Sebab saya nak semua orang lain jadi orang kaya. Tak sempit lagi hidup, makin tenang, makin bahagia, hidup makin senang. Nanti yang bila dah jadi senang nanti, yang dapat kesenangan siapa? Tuan-tuan juga. Saya just share je. Saya dapat apa? Saya dapat perkongsian ni. Saya dapat saham akhirat ni, insya-Allah. Siapa yang amal ni, saya dapat saham ni. 120 orang ni, tolong bantu saya tekan share, tolong sebarkan. Dan siapa yang baru masuk live ni, tolong masuk dalam Telegram channel saya. Tuan-tuan akan dapat apakah poin-poin yang saya sampaikan ni, panjang lebar ni. InsyaAllah, boleh klik tekan Telegram channel saya tu, insyaAllah. Jemput masuk semua insyaAllah. Okay, saya nak istiqamah sunat istikharah. Amin. Amin Rabbal Alamin. Okey, mengaji Al-Quran. Tuan-tuan, Al-Quran ni, dia macam Nabi bagi tahu dalam hadis Nabi SAW, dia macam ikat tali unta. Maksudnya apa tuan-tuan? Bila dah diikat tali unta tu, dia akan mudah juga terlepas. Jadi kalau katalah kita tak baca Quran ni sehari, Al-Quran tinggalkan kita macam 20-30 hari. 3 hari. Al-Quran tinggalkan kita 3 hari. Tak baca 2 hari. Al-Quran tinggalkan kita 6 hari. Tak baca Quran 6 hari, 7 hari. Al-Quran tinggalkan kita seminggu. Kita ingat kita tinggalkan Quran dah okey dah. Ini contoh ni Quran ni kan. Kita ingat kita tinggalkan Quran tu okey. Quran saya ni alhamdulillah dia ada terjemahan tafsir. Tuan-tuan lebih baik cari yang Quran ada terjemahan tafsir supaya lepas baca Quran tu boleh baca makna sekali dan boleh fahami maksud Al-Quran tersebut. Baru Al-Quran tu masuk dalam hati. Kita nak tadabbur, tazakur. Tadabbur ni kita
Tuan-tuan, cara nak tadabbur, cara mudah ni dia ada banyak level. Saya belajar sampai level 3. Ada banyak level sebenarnya, tapi untuk level pertama mudah saja. Contoh kan. Contoh apa dia? Kita nak ambil ayat pun mudah. Okey, contoh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Tuhan seluruh alam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Tuan-tuan boleh mati Allah Ta'ala. Jadi dalam ayat, kalau contoh nak tadabbur tazakur untuk level 1, dia just baca baca ayat Quran tu dan tengok makna. Dan dia cuba faham. Dia faham maksudnya contoh macam mana? Oh, kita puji Allah. Puji Allah, Tuhan sekalian alam. Ar-Rahmanir Rahim. Ya Maha Pemurah, Maha Penyayang. Dia just faham macam tu je. Dia tak perlu nak tafsirkan apakah sebab nuzul semua. Tu kena buka kitab lah. Sebab kita, ilmu kita orang awam kan. Jadi kita faham secara macam tu. Boleh semua? Tu cara mudah lah. Supaya kita dapat hayati dan Al-Quran tu dapat masuk dalam jiwa. Okey, maaf tak standby air. Selalu ada air zam-zam kat sini tapi tak standby pula Okey, tak apa. Kita teruskan dulu boleh Ada 5, ada 6. Tuan-tuan boleh ke? Boleh lagi ke dengan saya? Kalau tidak saya end live kan ni. Kalau macam tak ramai je, makin keluar je, saya nak end live lah. Okey. Tolong bantu saya tekan share dan sebarkan insya-Allah Okey, lagi banyak kita baca Quran, lagi kaya kita semua. Lagi banyak kita mengaji Quran, lagi cepat jadi orang kaya. Jadi orang yang kaya ni dia banyak baca Quran. Boleh Okey, yang amalan yang ketiga adalah mengaji Al-Quran. Pagi yang lebih awal dari orang lain insya-Allah. Okey, yang ketiga adalah baca Al-Quran. Yang keempat tuan-tuan, hadiahkan Al-Fatihah. Pagi tadi masa awal-awal tadi kita dah hadiahkan Fatihah dulu. Kepada siapa? Baginda Nabi, kepada sahabat, kepada mak ayah, kepada keluarga, kepada sahabat andai, kepada muslimin wal muslimat. Tuan-tuan, bayangkan kita doa kan, kita hadiahkan Al-Fatihah kepada muslimin dan muslimat, al-ahya wal amwat, kepada yang masih hidup ataupun telah tak ada. Tuan-tuan, Allah datangkan pahala yang sama, kebaikan yang sama ikut jutaan manusia yang kita baca tadi pergi kat kita. Maknanya kita invest untuk orang lain, tapi kebaikan tu datang kat kita. Allahu Akbar. Malaikat bacakan Fatihah pada kita semula. InsyaAllah mudah-mudahan. Baca Fatihah. Nampak simple kan? Nampak simple. Jom sama-sama kita, siapa yang tak buat lagi, jom kita baca. Tarik nafas dan lepaskan. Sekarang kita hadiahkan kepada baginda Nabi SAW, para sahabat ajma'in. Kita hadiahkan kepada ibu dan ayah masih ada. Kita hadiahkan mak ayah kita yang ada kat sebelah kita ke. Kita hadiahkan kepada suami kita. Kita hadiahkan kepada isteri. Kita hadiahkan kepada anak-anak. Kita hadiahkan kepada keluarga yang tersayang. Kita hadiahkan kepada zuriat kita. Kita hadiahkan kepada muslimin dan muslimat yang hidup ataupun telah pergi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Okey, alhamdulillah tuan-tuan yang mulia mata Allah Subhanahu Wa Taala. So apa perasaan sekarang? Rasa tak seperti ada sifat orang memberi? Alhamdulillah. Siapa yang dapat rasa tu alhamdulillah. Siapa tak dapat rasa boleh baca amalkan lagi Al-Fatihah ni. Satu lagi amalan Fatihah adalah bila tuan-tuan baca Al-Fatihah tadi, tuan-tuan tarik nafas, bayangkan dia meresap dalam jiwa. Bayangkan meresap dalam hati, insya-Allah dapat tenang. Dapat tenang insya-Allah. Boleh semua Alhamdulillah boleh join kuliah Ustaz lagi pagi ni. Terima kasih Kak Terima kasih. Allahu Akbar. Puteri, subhanallah, Allahu Akbar. Mesti dapat sesuatu Kak Puteri kan. Jaga untuk diri sendiri, masya-Allah. Okey, baik. Apa dia? Yang keempat tadi mengaji Al-Quran, mengaji Al-Quran. Mengaji. Bukan, yang keempat adalah hadiahkan Al-Fatihah. Hadiahkan pada guru. Jangan kedekut sangat cikgu yang bagi kita ilmu kan. Macam saya dalam live ni, saya guru tuan-tuan lah. Guru secara tak langsung. Saya tak ada lagu sangat. Saya orang kata postman. Saya postman menyampaikan. Jadi insya-Allah boleh dapat sesuatu. Okey, yang kedua adalah kita hadiahkan kepada mak ayah kita. Mak ayah dah melahirkan kita. Mak ayah susah payah kita. Mak ayah yang berjuang untuk kita. Mak ayah yang susah payah masa kita dulu kecil-kecil. Mak ayah toreh getah cari rezeki untuk kita kan. Hari ni kita dah senang sikit, kita dah lupa dia. Na'udzubillah. Memoga tuan-tuan, walaupun tuan-tuan rasa susah, tuan-tuan ingat orang tua kat kampung tu mungkin dia lebih susah pada kita. Hadiahkanlah sesuatu, hadiahkan Fatihah, hadiahkan apa-apa saja insya-Allah. Yang kelima,
Okey, nak sambung lagi. Baik, yang kelima apa dia? Yang kelima adalah sedekah dengan konsisten. Istiqamah sedekah ni bahasa Melayu senang kan. Istiqamah sedekah. Yang kelima adalah ni amalan jutawan tuan-tuan. Amalan jutawan yang kelima adalah istiqamah dalam bersedekah. Allah tak pandang nilai yang banyak tu, tapi Allah pandang kepada istiqamah kita. Allah nak tambah dah rezeki kita hari ni. Allah nak tengok hari ni kita sedekah tak? Tiba-tiba kita tak nak bagi sedekah hari ni. Rugi tak kita? Rugi lah. Allah nak gandakan rezeki tuan-tuan sekarang. Allah nak gandakan rezeki tuan-tuan, tapi tuan-tuan blok rezeki tu. Blok macam mana? Maksudnya tak nak memberi lagi. Sayang sangat. Sayang sangat. Bahaya. Kalau kita ada sifat sayang sangat tu bahaya. Kita takut dia tak bawa ke mana tuan-tuan. Dia tak akan bawa ke mana-mana. Jadi, kalau boleh jangan sayang sangat. Sebab apa yang kita sayang tu, itulah yang pahala dia kalau kita bagi, Allahu Akbar, lagi besar, lipat-lipat ganda Allah bagi. Sebab Allah Ta'ala ni pemilik gedung kekayaan. Jadi, kalau kita nak jadi kaya, nak jadi jutawan, kita kena minta kepada pemilik dia. Pemilik harta ni, siapakah dia? Allah. Yang bagi rezeki tu Allah. Yang bagi kita rumah siapa? Allah. Sebabnya kita berusaha, kita bekerja, dapat kita beli rumah, dapat kita sewa rumah. Allah bagi kita rezeki, dapat kita jumpa bos yang baik. Alhamdulillah. Dan kerana asbab bos tadilah kita dapat bekerja. Sesudah dah 20 tahun dah kita kerja. Tapi 20 tahun kita kerja, kalau tak pernah niat kerana Allah, kita rugi tuan-tuan. Kita sangat-sangat rugi. Boleh semua? Okey, apa dia? Sedekahkan konsisten. Sedekah dengan konsisten. Konsisten dalam bersedekah. Jangan rekod sangat. Apa yang kita ada bagi, apa yang kita ada syukuri. InsyaAllah kita akan dapat kebaikan. Kita akan dapat nikmat Allah Ta'ala bagi. Kita akan dapat rahmat kasih sayang Allah Ta'ala. Besarnya rahmat kasih sayang Allah. Allah ni baik, Allah maha baik. Allah lah segala-galanya. Allah lah pemilik alam ni. Pemilik alam ni. Allah yang punya. Dunia ni Allah yang punya. Kita tak ada apa-apa tuan-tuan. Kita tiada apa-apa. Apa yang kita ada sekarang semua Allah punya. Kita pinjam je sekejap. Isteri, anak, keluarga yang kita ada semua pinjaman. Bila-bila je Allah boleh ambil. Sekarang pun kalau Allah nak ambil pun Allah ambil. Tuan-tuan, siapa yang jaga makanan burung-burung kan? Ayam tu kakak Rafi'ah bagi tahu kan, sedekah kat ayam burung-burung, masya-Allah, kucing. Siapa yang bagi makan dekat ayam burung, ayam semua tu? Kucing kan. Berapa banyak kucing yang ada dekat dunia ni, berapa banyak binatang yang dekat dunia ni. Siapa yang jaga makanan dia? Siapa yang jaga? Siapa yang jaga rezeki makanan? Kita rasa kita yang bagi makanan tu kan. Kita ni asbab perantaraan. Kita tabur makanan dekat ayam-ayam tu kan. Sebenarnya yang bagi rezeki tu Allah. Kita jadi asbab. Jadi tuan-tuan, semoga Allah Ta'ala selalu gunakan kita. Allah Ta'ala gunakan kita untuk tujuan agama dia. Kita paling risau kalau kita tak dapat perhatian Allah. Kita paling risau bila Allah tak gunakan kita untuk tujuan agama. Itu kita risau. Jadi tuan-tuan, mulia mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, semoga kita dapat istiqamah dalam memberi. Saya tak suruh tuan-tuan beri banyak, tapi tuan-tuan boleh beri macam mana? Beri ikut mampu kita. Mampu transfer RM10, transferlah RM10. Pada siapa? Pada mak, pada ayah, pada adik-beradik, pada keluarga. Mak ayah dah tak ada, bagi pada. Semalam saya ada kongsi, bukan semalam, hari lepas. Semalam tak live kan. Saya kongsikan apa dia tentang buat baik kepada orang yang buat baik pada mak ayah kita. Siapa dia? Anak-anak dia. Siapa anak-anak dia? Adik-beradik kita je punya lah. Adik-beradik kita. Selama ni adik-beradik kita lah kita buat gaduh. Selama ni adik-beradik kita lah kita sengkam mata dengan dia. Rupanya adik-beradik kita ni, kalau kita buat amalan baik kat dia, kita dapat buat pahala kepada mak ayah kita yang dah tak ada tu. Allahu Akbar. Okey. Apa dia? Seterusnya, sedekah dengan konsisten. Ingat, konsisten. Tuan-tuan boleh amalkan, sediakan satu tabung. Ni nak kata tabung, bukan tabung lah, ni bekas lagi. Okey, tabung. Namakan dia sebagai tabung subuh. Okey. Sehari-hari lepas sembahyang subuh, letak duit dalam tu. Sampai dah cukup, agak dah penuh, pergi masjid, masukkan dalam masjid. Curah semua sekali. Jangan curah dalam poket sendiri. Tak jadilah. Okey. Nak bagi sedekah kan. Supaya ada amalan memberi. Ni tips paling mudah lah. Kata 10%, 20%, 30%. Mulakan dengan nilai yang rendah dulu. Kalau tak mampu nak bagi besar. Tapi tuan-tuan, kalau nak jadi jutawan, kena bagi nilai besar. Okey. Sebab saya tengok guru saya, Ustaz Abid Liu, dia hidup dia makin kaya, makin senang. Sebab dia sangat pemurah. Masa saya kerja dengan dia, tengah duduk-duduk je, tiba-tiba kata, Saifullah nak ambil. Saya tengok, ya Allah, 150. Saya baca terperanjat. Ya Allah, syukur sangat. Masa saya syukur sangat. Sekarang pun saya syukur. Kadang-kadang tolong beli ikan je pun. Tolong beli ikan je. Tak tahu benda pun. Tolong beli apa-apa lah. Contoh saya kebetulan saya pergi kedai. Tanya Ustaz nak kirim apa-apa tak? Saya nak tolong belikan. Sebab kebetulan rumah Ustaz dengan saya dekat kan. Ustaz ada apa-apa nak tolong saya beli tak? Kebetulan saya ada kat sini. Saya suka bantu guru saya ni. Dan tuan-tuan, bau je buat sikit je dah dia bagi dia dalam macam. Saya rasa Allah, saya pun tak mengharapkan kepada balasan, tapi nak katakan betapa kuatnya sedekah dia.
Sebab itulah Allah bagi dia rezeki, Allah lipat-lipat ganda. Kita dah ada contoh role model lah. Jadi tuan-tuan boleh jadi orang begitu insya-Allah. Boleh? Gaji kita ni bahagikan dia kepada, ada untuk sedekah, untuk investment, untuk modal perniagaan. Kepada urusan harian insya-Allah. Masya-Allah tuan-tuan boleh amalkan insya-Allah. Ni amalan ni guru saya selalu share kat saya. Kalau sekadar naik kereta dengan ustaz, selalu ustaz bagi tahu Saifullah, nak kaya ni bukan tunggu banyak duit baru kita nak bagi. Bukan tunggu banyak harta baru nak bagi. Kaya tu kaya dalam hati. Ada orang salah anggap, orang ingat kaya tu bila dia banyak wang dia baru memberi. Tak. Kaya ni bila dia banyak bagi. Bukan nak jadi jutawan, dah jadi jutawan baru nak memberi. Tak. Sebelum tuan-tuan nak jadi jutawan ni, tuan-tuan kena belajar memberi. Sebab apa? Kalau tuan-tuan tak biasa memberi, kalau tak biasa untuk didik hati supaya jadi orang yang memberi, maka macam mana nak jadi jutawan? Boleh? Terkesan tajuk Ustaz hari ini, jazakallahu khairan katsira. Terima kasih Kak. Terima kasih insya-Allah. Okey, terima kasih kepada Kak Nur Khairiyah. Masya-Allah, terima kasih. Saya sangat bersyukur bila ada orang dapat sesuatu pada perkongsian ni. So saya tak rasa macam saya cakap seorang-seorang. Okey, boleh Sebab biasalah selalu ceramah dekat Dewan ada 1,000 orang, 500 orang kan. Hari ni saya ceramah depan handphone je. Tapi tuan-tuan yang ada depan saya ada 180 orang, masya-Allah. Ni kalau kira darab 10 ni biasa dia 5,000 6,000 lah. InsyaAllah mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan yang ada bersama dengan saya ni, tolong masuk dalam Telegram channel saya untuk dapatkan perkongsian pagi ni. Untuk dapatkan terus apakah tip yang saya kongsikan hari ni, boleh klik dekat Telegram channel tu. Tuan-tuan akan dapatkan apa perkongsian hari ni. Dan bantu saya tekan copy dan sebarkan pula pada orang lain. Sebarkan pula kepada orang lain, insyaAllah boleh. Okey. Siapa yang dah buat, tolong komen di bawah dan. Okey. Lepas tu datang balik dekat live ni, jangan terus hilang je. Okey, yang ke-5 adalah sedekah dengan konsisten. Yang ke-6, yang terakhir boleh yang ke-6 adalah berapa minit dah saya ni? Tak ada jam, tak perasan jam. Okey, yang ke-6 adalah baca surah Al-Ikhlas 10 kali. Yang ke-6 baca surah Al-Ikhlas 10 kali. Jom sama-sama 170 orang kita baca surah Ikhlas kejap boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Okey, tuan-tuan boleh teruskan untuk baca berapa kali? 10 kali. Barang siapa yang baca 10 kali ni, insya-Allah rezeki dia berlimpah-limpah. Rezeki dia tak pernah putus. Tuan-tuan, ada satu amalan lagi. Ya Allah, jadikanlah rezeki saya seperti air zam-zam yang tidak pernah berhenti mengalir sampai yaumul qiyamah. Masya-Allah. Dah 7:59. Oh, dah sejam dah saya kan. Okay, insyaAllah siapa yang sedang live bersama dengan saya boleh komen, boleh terus amalkan. Dan tuan-tuan boleh tuliskan satu atau dua perkara yang tuan-tuan nak buat terus pagi ni. Tuliskan terus satu atau dua perkara yang tuan-tuan nak terus buat. Contoh nak baca surah Ikhlas terus, nak buat sedekah terus, nak cari orang nak bagi sedekah. Tuan-tuan jangan tunggu. Nak bagi sedekah ni tak perlu tunggu ada orang susah pun nak bagi. Okey, cari yang susah tu lagi bagus. Okey. Mungkin jiran kita, mungkin ada orang kat tepi jalan kita nampak dia, kita berhenti jap ataupun adik-adik yang tengah jual kat tepi dekat tengah-tengah jalan tu, dia bawa jeruk apalah, mangga semua kan, dia pegang tu, dia diam je, dia pegang, dia tengah cari rezeki tu, angkat tangan beli terus. Kalau boleh bayar lebih. Ni untuk adik ni, ni untuk bayaran. Baki jangan ambil, boleh tak? Baki jangan ambil. Saya alhamdulillah saya dah amalkan, saya dah start mula dah. Ni guru saya kongsikan, Saifullah nak cepat kaya ni, buat macam ni. Masa beli sesuatu, baki tak payah ambil. Baki tak payah ambil. Ustaz, macam mana baki si banyak Ustaz, RM50 ni. Saya tunggu. Ada orang dia tunggu baki 50 sen. Tunggu je. Padahal kita itulah peluang kita nak invest. Itulah peluang terbaik insya-Allah. Okey, baik, sama-sama insya-Allah. Siapa yang sedang live bersama saya lagi, boleh komen di bawah. Okey, adakah lagi yang sedang live bersama saya ke dah tak ada dah? Okey, sekarang ni tuan-tuan boleh tuliskan apa saja doa yang tuan-tuan nak panjatkan. InsyaAllah kita ada dekat 200 orang ni sebab kita nak tolong aminkan, kita nak tolong bacakan.